Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful bin Sulaiman dan saya akan mengajar subjek sains untuk tahun 3 Yutarid. Baik, sebelum saya memulakan pembelajaran, saya ingin tekankan ada beberapa perkara yang perlu ataupun topik yang awak akan pelajari untuk tahun ini. Baik, kita lihat satu persatu Baik, untuk unit yang awak akan pelajari ada 10 unit untuk tahun ini sahaja. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, kemahiran saintifik. Yang kedua, peraturan bilik sains. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, haiwan. Yang kelima, tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, pengukuran. Yang ketujuh, ketumpatan. Yang ke-8 asid dan alkali, ke-9 sistem suria dan terakhir adalah mesin. Baik, untuk hari ini kita akan fokus kepada kemahiran ni kemahiran saintifik ni. Kemahiran saintifik ni dia terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains KPS. Kita panggil dia KPS. Dah buat hitam lah. KPS. Dan yang kedua adalah kemahiran manipulatif. Manipulatif. Ada dua Baik, kita tengok kepada kemahiran proses sains Kemahiran proses sains untuk subunitnya, subtajuk pecahan yang pertama dia kemahiran proses sains. Di sini cikgu senaraikan 6 kemahiran yang awak akan belajar. Sepatutnya ada 12, tapi untuk tahun awak ni kita tekankan 6 sahaja. Untuk kemahiran proses sains yang pertama, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor mengukur dan menggunakan nombor. Meramal, membuat inferen dan berkomunikasi. Baik, kita tengok kepada memerhati. Baik, kemahiran memerhati dalam KPS Baik, ketika melakukan proses memerhati, kita menggunakan pelbagai deria seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa ataupun bau untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena. Okey, cikgu bagi satu contoh Cuba tengok gambar tu. Gambar ikan dalam balang. Apa yang dapat kamu perhatikan tentang pemerhatian di atas? Baik, bila kita buat pemerhatian, kita dapat lihat bahawa ikan berenang dan hidup di dalam air. Tubuh ikan dilitupi dengan sisik, ikan mempunyai ekor dan sirip. Itu yang kita nampak. Jawapan yang telah diberikan menunjukkan pemerhatian telah dilakukan. Awak dah buat pemerhatian. Okey, apa yang berlaku jika menyentuh ikan ini? Baik, ikan akan awak cuba sentuh dan ikan akan berenang tempat lain, dia lari. Dan sisik ikan tu berasa licin. Tu contoh pemerhatian. Yang pertama, awak nampak dia ada sisik, dia ada sirip, dia ada ekor, dia hidup dalam air. Itu melalui penglihatan. Kalau melalui sentuhan, awak dapat rasa sisik ikan tu rasa licin. Okey, faham Okey, itu pemerhatian. Awak perhati apa yang awak nampak, awak sentuh awak rasa. Itu pemerhatian dan awak jawab. Baik, seterusnya baik, awak lihat gambar yang cikgu beri. Okey, gambar ni. Okey, ni gambar dia. Okey, pengelasan bagi kenderaan ini boleh dilakukan dengan mengumpulkan ciri yang sama. Ciri yang sama ni cikgu highlightkan ciri yang sama. Okey, kita tengok seterusnya Baik, okey, daripada apa yang awak nampak. Okey. Baik, okey, ini adalah gambar tadi. Okey, dapatkah kamu kenal pasti ciri yang digunakan untuk mengelaskan kenderaan di atas? Okey. Sekarang ni cikgu dah bagi, dia dah kelaskan ikut kumpulan dia. Ikut kumpulan dia Baik. Baik Kalau awak tengok kat sini, daripada 10 gambar ni dia dah letak sini 4, sini 3, sini
3. Baik, apa ciri yang sama dia? Agak-agak awak, apa ciri yang sama dia? Baik, okey, cuba tengok gambar yang ni. Kalau awak lihat, semua mempunyai roda. Okey, bila mempunyai roda, bermakna dia kenderaan di darat. Okey, darat. Okey, cuba tengok ni. Sampan, perahu, bot, feri. Ni adalah, apa dia? Air. Nampak tak ciri yang sama? Dia bergerak atas air, dia bergerak atas darat. Okey, yang ni pula, yang terakhir ni, helikopter, kapal terbang, balon udara. Udara. Baik, itulah mengelas dan mengikut ciri yang sama. Kenderaan di darat, kenderaan di air, kenderaan di udara. Baik, kemahiran proses sains yang ketiga iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, kita tengok kita membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor. Kuantitatif ni bermaksud boleh dikira. Alat berunit piawai atau yang diseragamkan sebagai satu unit rujukan ketika proses mengukur dengan menggunakan nombor. Cuba tengok dekat bawah ni. Baik. Objek yang diukur adalah straw. Okey, straw. Dia menggunakan 6 batang klip kertas. Dia juga menggunakan 4 batang pecongkil gigi. Straw yang sama. Kalau guna pembaris, terus dapat jumlah. Okey. Dua alat ni, saiz dia sama. Bila saiz sama, kita boleh gunakan dia sebagai alat untuk mengukur. Selain daripada klip kertas, pecongkil gigi, apa lagi yang boleh kita gunakan? Kita boleh gunakan pensel, kita boleh gunakan pemadam, tetapi dengan syarat saiznya sama. Ini kita panggil sebagai alat pengukur bukan piawai. Pembaris ni kita panggil dia sebagai alat mengukur piawai sebab dia dah mempunyai nombor. Kita letak je dah kita boleh dapat panjang straw tu. Faham Seterusnya meramal, membuat jangkaan awal tentang sesuatu peristiwa. Sebagai contoh okey, hari ni hari Khamis. 8 pagi. Cikgu ramalkan pada petang ini, iaitu petang Khamis 4 hari bulan 2 ni akan hujan. Itu ramalan. Ramalan. Benda belum berlaku tapi kita ramalkan. Faham Okey, sebagai contoh, tengok gambar dekat bawah. Gelas A, gelas B, gelas C. A, B, C. Okey, apabila sejumlah air dituangkan ke dalam 3 gelas yang bertutup dengan bahan yang berbeza, isi padu air dapat dikumpulkan, ditunjukkan dalam jadual berikut. Okey, ni ni tutup dengan kain tebal, kain nipis, ni tak ada tutup. Okey. Baik, berapakah isi padu air yang terkumpul jika plastik diletakkan di atas gelas C? Okey. Kain tebal 15 cm. Kain nipis 30 cm. Diletak plastik. Okey, kain tebal ni dia dah letak atas gelas A, gelas B. Di dalam gelas C tidak akan mempunyai air yang terkumpul. Okey, ini adalah ramalan dia. Dia meramalkan bahawa C ni tidak ada air yang terkumpul. Okey, itu ramalan awal. Jadi nak tahu ada terkumpul ke tak, kena jalankan eksperimen. Tapi dia buat kesimpulan awal ni, ramalkan dulu. Nak tahu betul ke tidak ramalan dia tu, kena jalankan eksperimen. Okey, itu contoh Baik, yang kedua, yang seterusnya membuat inferen. Membuat inferen ni bagi sebab. Sebagai contoh okey, kenapa Ali tidak hadir ke sekolah hari ini? Ali tidak hadir kerana demam. Kenapa air itu tawar? Kerana tidak mempunyai gula. Sebab kenapa air itu tawar? Tak ada gula. Kenapa ia rasa pedas? Kerana ada
Chile contohnya. Bagi sebab. Membuat kesimpulan awal yang munasabah yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Buat inference bagi sebab. Kenapa? Mengapa dia lewat ke sekolah? Kerana dia tidak mempunyai kenderaan untuk ke sekolah. Itu sebab. Contoh. Cuba tengok bar magnet. Ini gambar yang cikgu bagi. Bar magnet ni. Okey. Apakah yang berlaku? Okey. Bila dia lekatkan magnet tu menolak. Jelaskan. Okey, dua magnet bar yang dirapatkan itu menolak antara satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh kedua-dua magnet yang telah kita lakukan dengan mengambil kira pengalaman sedia ada. Okey, maknanya awak dah belajar, awak dah tahu dah kenapa dia menolak. Kita memberikan alasan ini terhadap pemerhatian yang telah kita lakukan dengan mengambil kira pengalaman sedia ada. Okey, bila lekatkan magnet ni, kenapa dia menolak antara satu sama lain? Awak dah belajar kan masa tahun 2. Kenapa? Kenapa dia menolak? Jawapan dia ni okey. Kutub dia. Okey, kutub dia. Kalau kutub yang sama dia akan menolak. U bertemu U menolak. Kalau U bertemu dengan S dia akan menarik. Tapi U dengan U dia akan tolak. U dengan U tolak. Kalau U dengan S dia akan cantum. Sekarang ni kenapa magnet menolak? Kerana kutub yang sama. Kutub magnet yang sama akan menolak antara satu sama lain. Kerana kutub yang sama. Itu dia punya inference. Okey, dan yang terakhir berkomunikasi. Berkomunikasi. Okey, menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model. Jadual menunjukkan bilangan murid lelaki dan perempuan di dalam sebuah bilik darjah. Perhatikan data yang diberikan. Okey. Murid lelaki 10, murid perempuan 10. Berkacamata 4. Perempuan 3, yang tidak kacamata 6, yang perempuan 7, membawa bekal ke sekolah 6 orang, yang membawa bekal ke sekolah lelaki 6 orang, perempuan 8 orang. Okey, ini jadual ni adalah di mana kita menyampaikan maklumat dalam bentuk apa? Ni yang cikgu cakap tadi, dalam bentuk jadual. Mempersembahkan maklumat dalam bentuk jadual. Boleh juga secara lisan. Secara lisan awak bercakap lah. Okey, berapa orang yang tak hadir? 3. Itu lisan. Kalau tulisan menulis, contohnya awak tulis dalam buku. Okey, buku kehadiran tu, tikkan berapa orang. Itu yang tak hadir. Itu dalam bentuk tulisan. Faham Berkomunikasi. Cara awak menyampaikan sesuatu maklumat. Okey, seterusnya kita masuk kepada kita dah belajar 6 kemahiran proses sains. Seterusnya kita masuk kepada kemahiran manipulatif. Apa itu kemahiran manipulatif? Dia sama tadi. Di bawah kemahiran saintifik dia ada kemahiran proses sains dan yang kedua dia ada kemahiran manipulatif. Bawah kemahiran proses sains tadi ada 6 yang kita belajar dan yang di bawah kemahiran manipulatif ada kita tengok ada berapa Kemahiran manipulatif sains merupakan rutin yang mesti kita lakukan dan amalkan dalam bilik sains ketika melakukan aktiviti. Bila kemahiran ni kita aplikasikan ketika melakukan aktiviti. Baik, kita tengok satu persatu. Baik, ini dia. Baik, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Maknanya macam mana nak pakai magnet tu, macam mana nak pegang tabung uji. Faham Dengar arahan. Macam mana cara untuk mengendalikan peralatan. Sebelum awak jalan ke aktiviti, cikgu akan terangkan cara nak gunakan alatan tu. Okey, ni yang pertama, menggunakan dan mengendalikan bahan dengan betul. Yang kedua, mengendalikan
spesimen dengan betul dan cermat. Maknanya spesimen ni bermaksud bahan yang nak diuji. Macam mana cara dia? Kalau awak pakai makanan, macam mana cara nak pegang dia? Kalau cecair nak letak dalam apa? Cara awak nak cara awak mengendalikan bahan tu supaya tidak rosak. Yang ketiga, melakar spesimen. Peralatan dan bahan sains dengan tepat. Ni awak lukis dalam laporan awak. Ketika awak buat eksperimen, ada laporan kan, kena lukis gambar. Ni melakar spesimen dan peralatan dengan tepat. Dan yang terakhir, nombor 4, membersihkan dan menyimpan alatan sains dengan cara yang betul. Dah pakai, bersih dan simpan di tempat yang betul. Ini ketika awak melakukan aktiviti. Ada 4. Okey, cikgu ulang balik. Kemahiran proses sains ada 6 dan kemahiran manipulatif ada 4. Okey. Tugasan. Okey, yang pertama senaraikan 6 kemahiran saintifik yang telah anda pelajari tadi. Yang kedua, senaraikan 4 kemahiran manipulatif yang telah awak pelajari sebentar tadi. Okey. Tugasan hendaklah dibuat di dalam buku nota sains. Murid boleh rujuk buku teks dan video untuk menyelesaikan tugasan. Baik. Kalau dah siap, boleh hantar hasil tugasan kepada cikgu secara personal dalam Telegram atau tak apa. Kalau tak nak hantar pun tak apa. Nanti naik sekolah, cikgu akan collect untuk semak dan masukkan dalam pentaksiran. Lagi cepat awak hantar, lagi cepatlah cikgu dapat buat markah pentaksiran. Baik, itu saja setakat hari ini. Okey. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekian, terima kasih.